Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi kita sama balik kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Saji As-Salim. Ulama di Mesir lah. Jadi Mukhtar Sihah Ibn Abidin Al-Kashful Qina Majmu' Syarh Mazhab Nailul Autar Inna Al-Muqin Majmu' Fatwa Ibn Taymiyah Al-Hudud wa Ta'zirat. Ini rujuk lah untuk takrif hudud. Al-Hudud secara etimologinya iaitu bahasa lah tak merupakan putulannya masalah lain ni. Al-Hudud secara bahasa ni etimologi ni secara bahasa merupakan bentuk jamak plural dari kata had yang bererti pencegah. Jadi had ni sekat cegah, sekat atau pencegah dah. Kata ini dimutlakkan pada pembatas antara dua benda. Jadi batas sekat antara dua benda, had panggil dah. Atau apa sahaja membedakan sesuatu dari lainnya ataupun hak ni hak kuasa awak. Beza antara kuasa ni kuasa tu pembeda lah dah. Pembeda dah, pembeza. Adapun menurut syariat Al-Hadd adalah hukum yang telah ditentukan bentuknya dan ukurannya dalam syariat Islam yang diwajibkan guna memenuhi hak Allah atas satu dosa sebagaimana pada dosa zina atau berkumpul padanya hak Allah dan hak seorang hamba seperti qazaf. Ini ada hukum melibatkan dia dengan Allah SWT saja, ada hukum yang melibatkan dia dengan Allah dan juga hak Allah dan hak hamba mencabuli, mengkhianati hak para hamba Allah yang lain lah. Ini hukum qazaf, ini contohnya. Dengan perkataan kami yang telah ditentukan bentuk dan ukurannya, maka ta'zir tidak termasuk dalamnya. Jadi tunggu, qazaf tu apa? Qazaf tu melempar ketuduhan zina kepada wanita muslimah yang baik-baik lagi menjaga dirinya. Tu panggil qazaf dah. Qazaf ni maknanya ke perempuan tu lah dah. Lepas tu ta'zir pula adalah sanksi hukumnya atas kemaksiatan diputuskan oleh hakim berdasarkan pertimbangan kes untuk membuat jera pelakunya. Jadi dia tidak tentukan secara putus oleh Allah SWT dalam Al-Quran atau Sunnah. Dia hanya merupakan ta'zir. Ta'zir iaitu memberi pengajaran dah, ta'zir. Jadi ta'zir, maka ta'zir tidak termasuk ke dalamnya kerana ta'zir tidak ditentukan bentuk dan ukurannya secara syariat secara pastilah. Demikian pula qisas tidak termasuk ke dalamnya juga. Qisas ni bukan hudud dah. Dia kata sebut hudud, kena sebut hudud dan qisas dah. Qisas ni suku pula dah. Qisas ni hukum balas sama ada bunuh ataupun kecederaan tertentu pun dipanggil hukum balas tu panggil qisas dah. Kerana qisas merupakan hak manusia seutuhnya dah. Jadi dia bukan hak Allah dah, hak manusia seutuhnya dah. Dia boleh maaf lah. Ketua yang nak maaf pun boleh. Demikianlah dia dimasukkan had menurut istilah ulama fiqh yang juga merupakan tema dalam pembahasan ini. Meskipun sebenarnya had menurut Al-Quran lebih umum maknanya dari had itu. Tapi kita tengok Al-Quran had ni bukan hukum hudud. Had kita kata had ni. Banyak lagi had ni. Lepas tu kerana terkadang yang dimasukkan dengannya adalah hukuman ini dan terkadang pula maksudnya hudud-hudud dalam Quran sebut had tu adalah kejahatan yang sama sebagaimana dalam firman Allah Taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 127. Terkadang juga yang dimasukkan dengannya adalah jenis hukumnya. Meskipun tidak ditentukan bentuk dan ukurannya. Jadi bukan maksud di segi syariat ni tak. Dalam Quran apa ada dalam bukan dalam maksud syariat. Kita bincang tak. Macam solat lah. Solat ni ada maksud semaya sungguh, ada maksud doa, ada dah. Dalam Quran apa. Jadi kita tengok tepat aja. Sini ni dia kata jenis hukumnya bukanlah ditentukan bentuk ukurannya. Sebagaimana pada sabda Nabi SAW. La yudrabu fawqa 'ashrati aswatin illa fi haddin min huddillah. Tidak boleh memukul di atas 10 cambukan kecuali dalam salah satu hukum Allah. Ini had. Hadis sahih hadis Bukhari Muslim. Adapun jadi hak ni
Tapi hak ni bukan itulah, bukan hudud ni ada 10 dah. 10 ke 11 ke atas tak ada lah. Maksudnya dia kata hak lain ni, maksudnya bukan hukum hudud yang bincang hudud ni. Paling kecil sekali 40 lah. 40 kali ya. Adapun yang dimaksud dengan had pada hadis tersebut adalah apa yang diharamkan terkait hak Allah Ta'ala, bukan hudud di segi syariat. Hak kata-kata ditentukan bentuk dia dah. 40 kali ke sebagainya gitulah. Sebab penamaan hudud pada hukuman yang telah ditentukan bentuk dan ukurannya. Boleh rujuk kitab Al-Hudud wal Ta'zirat oleh Inda Ibn Al-Qayyim, karya Bakar Abu Zaid. Halaman 22 hingga 23. Jadi sebab apa dipanggil hudud, had? Tidak ada perbezaan pendapat bahawa hukuman yang telah ditentukan bentuk dan ukurannya disebut hudud kerana alasan mencegah. Had nak cegah, nak sekat dah. Namun terdapat perbezaan pendapat terkait penjelasan yang dimaksudkan dengan mencegah tersebut. Perbezaan itu terbahagi menjadi 3 pendapat. Pertama, kerana hukuman tersebut mencegah seseorang melakukan kembali dosa seperti itu. Dan juga mencegah orang lain untuk melakukan dosa yang sama. Dia cegah siapa dia? Cegah daripada orang tu buat dosa tu lagi. Dan cegah orang lain daripada buat dosa tu lagi dah. Cegah orang lain ataupun tu hak kena kerat tangan, kalau orang tu hak dia buat tu, cegah dia dan cegah orang lain. Itu pertama dah. Nakal minallah dah. Pencegahan. Yang keduanya, kerana hal itu merupakan hukuman yang sudah ditentukan bentuk dan ukurannya oleh Allah Ta'ala sehingga mencegah adanya penambahan dan pengurangan. Jadi benda ni macam kita baca bab faraid sebelum ni, pecahan dia ketentuan tetap oleh Allah SWT. Itu dia panggil ashabul furud dah. Kalau ni pula ketentuan tetap ada jenis hukumnya, kalau buat begini, jenis hukum yang gini. Jadi orang tak boleh tambah lebih daripada hak yang telah diajar, tak boleh kurang daripada hak diajar. Ya akan jadi bid'ah lah. Kerana dia ada menjadi agama baru kalau kita tukar dah. Yang ketiga, kerana hal itu sebagai penghalang dari hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kita nak cegah ke apa? Cegah daripada perkara haramnya Allah Ta'ala, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala lah. Yang tersebut, yang tertentu ataupun yang berkaitan dengan dia dah. Kalau arak kat, dia boleh pergi banyak lagi. Cegah dia dah. Dosa-dosa lain pun melibatkan arak dah. Siapa kebunuh orang pun arak dah. Jadi kita sekat awal-awal dah. Yang keempat, yang tidak terdapat sesuatu yang menghalangi seseorang untuk menggunakan semua penjelasan tersebut kerana memang terkandung 3 makna di asas. Jadi semua seni kata semua perkara hak kita sebut ni 1 hingga 3 saat ni adalah maksud daripada hudud. Cegah di tuai punya diri ataupun orang lain daripada terus buat dosa tersebut. Lepas tu juga dia ni adalah hukum hudud ni, hukum telah ditetapkan oleh Allah, tak boleh tambah, tak boleh kurang. Yang ketiganya, nak halal daripada dosa-dosa maksiat yang lain selain daripada dosa maksiat tersebut dah. Yang berkaitan dah. Jadi akan berkait-kait. Ni 3 takrifan yang berkongsi belaka dalam kenapa berbuah nama hudud dah. Had ataupun hukum had ataupun hukum hudud. Hukum menegakkan had. Menegakkan had adalah kewajipan bagi ulil amri, penguasa atau pengganti penguasa lah. Hal ini ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, hadis ijma' dan juga akal. Pertama, dalil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban nakalan minallah. Adapun orang lelaki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 38. Di sini terjemah siksaan nakalan minallah. Terjemah tu pencegahan, wallahu a'lam lah. Siksaan atau sini terjemahannya siksaan dari Allah, nakal min Allah. Bab firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina lelaki, mencaralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Surah An-Nur surah ke-4 ayat 2. Firman Allah Ta'ala, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi'arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah. Dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka derah mereka 80 kali. Surah An-Nur surah ke-4 ayat 4. Ini 80 kali ni. Jadi ni panggil hudud yang jelas dalam Quran. Kita lihat dari hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahawa kaum Quraisy sangat diresahkan perihal seorang perempuan suku Makhzum yang melakukan pencurian.
orang besar, orang bangsawan, VVIP. Dia kata orang yang mencuri dah. Perempuan suku Makhzum. Mereka mengatakan siapa yang boleh berbicara dengan Rasulullah SAW, iaitu mengemukakan permintaan supaya perempuan itu dibebaskan. Dia kira besar, VVIP, kita lepas lah. Kena ni hak 50,000 ke apa ni, rakyat gitu lah dah. Orang bawah kena semaya raya kena igak dah. Negara duk rapat-rapat dah. Atau orang bawah dah. Orang atas ni lepas. Macam mana ni nak? Ada orang subi syafaat lah. Semoga wanita Bani Makhzum ni, perempuan hak curi tu, dia adalah orang besar dah, orang bangsawan. Mereka berkata tidak ada yang berani berbicara tentang hal itu kecuali Usamah, kesayangan Rasulullah SAW. Usamah ni anak akak Nabi dah. Jadi ada itulah suruh dia jadi syafaat dah. Maka Usamah pun membicarakan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah engkau hendak memberi syafaat menolong supaya orang itu bebas dari hukum Allah? Nak beri syafaat, nak suruh lepas daripada hukum Allah. Adakah nak jadi syafaat, jadi orang tengah nak lepas hak orang hukum Allah? Bukan main-main ni dah. Hukum Allah bukan hukum Rasulullah. Kemudian Nabi SAW berdiri lalu berkhutbah. Ya ayuhan nas, innama ahlaka alladhina qablakum annahum kanu idha saraqa fihim syarif tarakahu wa idha saraqa fihim ad-da'if aqamu alaihi had. Wa imullahi law anna Fatimah binta Muhammad sarqat laqata'tu yadaha. Wahai sekalian manusia, orang-orang sebelum kalian menjadi binasa hanyalah disebabkan apabila seorang bangsawan mencuri, mereka biarkan tidak melaksanakan hukuman kepadanya. Dan bila orang miskin mencuri, mereka tegakkan had padanya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis sahih hadirat Bukhari dan Muslim. Sampai tahap tu Nabi. Kalau anak tina dia yang sangat dia sekasihi ni Fatimah lah dah. Kalau dia curi juga, dia akan kerak tangan Fatimah binti Muhammad. Sampai tahap tu Nabi. Nak cerita ni rukun Islam ni bukan pada bentuk jenis hukuman nombor satu dah. Kerak tangan kau gapo, keadilan nombor satu. Kalau tak boleh hadir, kerak tangan orang miskin saja. Baik tersebut lagi hudud dah. Pada pasal dia tidak jadi makna syariat dan mana syariatnya dia kena tegak dalam keadaan adilnya. Dia seperti kita nak buat anak semaya, kena ada semaya. Begitu juga nak buat hudud ni kena ada keadilan, rukun dia lah. Barulah adil lah, baru rahmat Allah turun, berkat Allah turun. Barulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan mendapat keampunan Tuhan. Tapi kalau duk mai orang kayangan lepas sama orang kapur je kena dah. Jadi benda ni akan murka Allah lah. Jadi bala akan tunggulah. Tak amal negara tu tak akan amal dah. Walaupun ia berlaku untuk orang apa tak amal, tak akan jadi amal. Sebabnya keadilan penting lah. Apa-apa kehidupan kita ni kena adil dah. Dengan anak kita kena adil, dengan anak murid kita kena adil, dengan orang bawah kita adil. Barulah kehidupan kita berkat dah. Barulah kita buat kerja buat tu jadi bahagia, kita kata dah. Hadis riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Mathalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha kamathil qaumi istahamu 'ala safinah fa asaba ba'duhum 'alaha wa ba'duhum asfalaha fa kana alladhina fi asfaliha idha istaqaw al-ma'a marru 'ala man fawqahum فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا." Perumpamaan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan orang yang melanggarnya adalah seperti satu kaum yang sedang mengundi untuk mendapatkan tempat mereka masing-masing dalam kapal. Ini perbandingan. Hukum Allah dengan orang yang langgar hukum Allah. Sebahagian mendapat tempat di bahagian atas kapal dan sebahagian lain pula mendapat tempat di bahagian bawah kapal. Orang-orang yang berada di bawah jika ingin mendapatkan air minum, mereka melewati orang-orang yang di bahagian atas. Mereka yang ada di bawah berkata, andai kata kita melubangi kapal ini, perahu ini, untuk mendapatkan air minum, maka kita tidak akan mengganggu mereka yang ada di atas kita.
Maksudnya baik dah. Ikhlas betul dah. Tujuan yang sangat suci murni tak senyus kau kan. Nak tebuk dari bawah lah. Biar kita ni tak payah nyusuh di atas. Hati suci bersih dah. Jika orang yang ada di atas membiarkan perbuatan dan keinginan orang yang ada di bawah. Orang atas ni tahu dah apa ni. Nak korek kapak ke bawah. Biarlah dah. Muka je niat ikhlas. Suci bersih dah. Benda baik je nak buat ni. Ini. Jadi je biarkan. Kalau orang bagi atas kata, buatlah nah. Tak payah nyusuh aku dah. Maka mereka semua akan tenggelam nanti. Namun jika orang di atas tersebut mengambil tangan-tangan mereka, mencegah mereka, maka mereka semua selamat dan semua orang yang ada di kapal juga selamat. Hadis sahih hadis riwayat Bukhari Muslim. Kadang-kadang bukan tujuan baik dah. Bukan tujuan jahat, tujuan baik pun kalau benda tak betul kena pakat tegur dah. Kena pakat sekat, sekadar yang mampu. Jangan kita biarkan perkara yang tidak baik itu dibuat oleh orang lain pun yang akan merosakkan bukanlah orang di bawah tu saja. Bukanlah orang terus yang buat jahat, buat benda salah tu saja. Dia akan merosakkan semua satu sistem, ekosistem. Semua aturan masyarakat. Semua masyarakat kita ni akan terlibat lah. Dia akan rosak belakang lah. Kerananya ada beberapa perkara yang tak betul ikut sistemnya. Itu bahayanya keadilan. Benda betul, benda baik ni kena apa? Nahi ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar ni kena buat sama. Suruh benda betul, benda baik dan cegah benda mungkar ni kena buat sama kerana itulah sifat manusia ni dah. Tabiat dia dah. Yang C dah. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu hududallah fil qarib wal ba'id wa la ta'khudhukum fillahi lawmatul la'im." Tegakkanlah hukuman Allah kepada kerabat dekat dan jauh. Dan janganlah kecaman orang yang suka mencela mempengaruhi kalian dengan menegakkan hukum-hukum Allah tersebut. Hadis Hasan, hadis riwayat Ibn Majah. Pertama sekali, tak kira kerabat kita, kroni kita, anak beranak kita, kalau kena buat salah, kena ambil tindakan. Terutama hudud lah, benda lain pun gitulah. Semua masalah, kena bersikap adil. Jangan geng kita, kumpulan kita, buat salah setara mana, tak apa. Orang lain, salah sikit dah, gegak-gegak dah. Ni tak boleh. Lepas tu, kalau kita dah tentu dah ini perkara betul, orang nak kata apa katalah dah. Nah, pasal manusia ni mulutnya macam-macam. Tak ada orang apa benda buat apa pun tak kira buat benda baik ke benda buruk pun. Ada ke orang ada sama orang tegur orang kritik. Kalau bendanya betul tu buat setara mana pun ada orang dia akan tengok secara mendalam kononnya dah. Ada masuk tersirat ni nak tak kena dah. Ya korek-korek jadi salah juga dah benda hak baik betul. Buat kalau benda hak betul salah tu salah betul lah. Benda hak betul dah kita buat pun kadang-kadang ada. Alah macam-macam manusia ni. Tu manusia. Bukan robot ni manusia. Memang dia macam-macam perangai. Yang keempat, ijma' ulama. Hudud ni ijma' ulama dah. Para ulama telah bersepakat ijma' terkait wajibnya menegakkan hukum hud ataupun hukum had yang kepada orang yang melakukan sebab-sebabnya. Dan tiada seorang pun yang menyelisih hal itu. Maksudnya ijma' di kalangan ulama seluruh dunia yang dulu lepas ni tidak ada khilaf dalam bab ni lah. Hukum had, hudud menurut akal. Tak kala tabiat manusia condong untuk merengkuh kenikmatan dan meraih tujuannya dari perbuatan zina. Qazah, tuduh orang tina yang tidak bersalah, tidak zina, tuduh zina. Membunuh, maka hikmah Allah Ta'ala mewajibkan disyariatkannya hudud. Untuk mencegah kerosakan dan sebagai peringatan keras agar seseorang tidak terdorong untuk melakukan hal itu. Kerana kekosongan suatu masyarakat dari ditegakkannya upaya pencegahan ini akan menghantarkan mereka kepada penyimpangan, kerosakan, kemusnahan. Tujuan utama dari pensyariatan hudud adalah memberikan peringatan dari segala sesuatu yang dapat membahayakan para hamba-hamba Allah SWT. Rujuk kitab Ibn Abidin dan Fathul Qadir. Keutamaan menegakkan had. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqamatu haddin bi ardin khairun li ahliha min matari 40 sabahan." Ditegakkannya had, hukum had ni hukum had di muka bumi lebih baik lebih baik bagi penduduknya daripada hujan selama 40
hadis dhaif. Hadis Ibn Majah, An-Nasi, Ahmad, Ibn Hibban. Dalam sanadnya terdapat perselisihan, akan tetapi Albani menilainya hasan dalam As-Sahihah dan padanya terdapat catatan. Jadi khilaf lah, ada kata hasan lah, ada kata dhaif lah. Sanadnya tak berkuat. Semua hak kata hasan tu mungkin sokong menyokong lah. Tapi nak yabi hadis ni, nak yabunya kalau buat hukum hudud berkat keberkatan rahmat Allah tu lebih baik daripada turunnya hujan. Hujan tu rahmat Allah dah. Dapat 14 hari turun hujan tu berkat lagi, rahmat lagi buat hukum hudud, buat hukum had. Melaksanakan hukum had. Tidak boleh memberi syafaat terkait hudud. Tidak dibolehkan memberi syafaat rekomendasi pembebasan hukumnya dah. Ni sign YB ke menteri ke apa kau nak terlepas dah. Tak boleh dah. Bila perkaranya telah sampai kepada hakim dan telah tetap di sisinya. Kerana demikian itu sama seperti meminta seorang untuk meninggalkan kewajipan. Sesungguhnya Nabi SAW mengingkari Usamah bin Zaid. Sebagaimana telah berlalu hadis terkait ini. Ketika dia hendak memberi syafaat, rekomendasi bagi wanita dari kabilah Makhzum yang telah mencuri. Agar dibebaskan dari hukum had, hukum hudud. Maka Nabi SAW bersabda, "Atashfa'u fi haddim min hududillah?" Apakah engkau hendak memberi syafaat? Jadi menolong supaya orang bebas dari hukuman Allah. Hadis sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang halalkan syafaatnya untuk membebaskan seseorang dari hukuman Allah, maka sesungguhnya itulah melawan Allah dalam ciptaannya. Hadis sahih hadis Abu Daud, Ahmad dan Al-Irwa Al-Ghalil. Jadi ni ia seolah lawan Allah dalam ciptaan Allah. Adapun sebelum sampai kepada hakim, menurut jumhur ulama, maka syafaat itu boleh diberikan ketika kes itu hendak diajukan ke hakim agar dibebaskan tersangkanya kerana kewajipan hak sebelum itu tidaklah tetap. Maka kewajipan tidak tetap hanya dengan perbuatan saja. Ibn Abidin Al-Mawahib, Radut Talibin dan Al-Mughni. Jadi kalau dia hantar barang ke, dia minta maaf sebelum dibawa, direport lah tempat kereta ni lah. Dia buat report ke apa nak. Ataupun dia tak sebelum bawa cara mahkamah tak, maka dia boleh dah maaf dah. Tapi dia bawa mahkamah ke apa baru nak minta maaf, tak jadi dah dah. Terus dalam bab hukum ni. Aku Abu Malik katakan, hal ini dikuatkan oleh hadis riwayat Amr bin Sy'aib dari ayahnya dari datuknya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'aful hudud fi ma bainakum fama balaghani min haddin faqad wajaba." Saling memberi maaflah kalian terkait hudud di antara kalian. Kerana perkara had yang telah sampai kepadaku, maka sungguhnya hal itu telah menjadi wajib untuk tegakkan hadnya. Hadis hasan dengan penguat kuatnya, hadis Abu Daud, An-Nasai, Al-Bahaqi, Al-Hakim. Sanad hasan sekiranya tidak dikhawatirkan pemalsuan dilakukan oleh Ibn Jurayj. Hadis ini juga memiliki penguat yang membuat status menjadi hasan. Jadi sokong menukul hadis, kuat menguat, jadi hasan hasilnya. Jadi ayat bunyinya, nak beri maaf lalu dah. Jangan dia sapa kepada pemerintah. Dia pemerintah tangkap kak. Dia pencuri tu. Dah, maka tak boleh lah nak kata ni maaf lah dia dak. Hamba maaf, hamba sikit curi dak. Rasa siap pun dak. Tak boleh dah. Dah, hukum duk kena kerat tangan lah. Dia telah sampai di pemerintah, dia tak boleh tarik-tarik dah. Tidak pernah jalan hukum. Nah. Diriwayatkan dari Safwan bin Umayyah, dia berkata, aku pernah tidur di masjid di atas sebuah selendang milikku yang berharga 30 dirham. Lalu datang seorang dan mencuri selendang itu dariku. Lalu orang itu pun tertangkap dan dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Maka beliau pemerintahkan untuk memotong tangan pencuri itu. Lalu aku pun mendatangi beliau seraya berkata, apakah engkau akan memotong tangannya hanya demi 30 dirham ini? Aku menjualnya dan aku ikhlaskan harganya. Maka Nabi SAW bersabda, fahalla kana hadha qabla an ya'tiyani bih. Mengapa yang demikian itu tidak engkau lakukan sebelum engkau membawanya kepadaku? Hadis sahih, hadis Abu Daud, An-Nasai, Al-Hakim dan Al-Bahaqi di hadis riwayat. Jadi kalau dia beri maaf sebelum ditangkap pencuri tu, dan sebelum pemerintah ambil tindakan, tak boleh, boleh lah dah. Ni dah report, dah kena igak ke apa, baru nak tarik. Tak boleh lah nak. Dah dah. Pasal pemerintah ni bukan geluk-geluk. Boleh kata sekali boleh buat, sekali tak boleh benda ni. Kroni lepas ke apa, bukan. Dah. Ya kena kira pemerintah yang betul ni yang akan buat. Kena laksanakan apa yang telah mereka putuskan. Dia tak boleh main geluk-geluk sekali buat, sekali tak buat tak. Penuh jana tak. Jadi, kalau nak maaf sebelum ditangkap pemerintah, sebelum kata tarik report, sebelum apa
sebelum kena tangkap pencuri ke apa, boleh lah. Dia cara mahkamah, dia kena ikat polis, tak boleh lah dia. Pihak yang berwenang menegakkan had. Hadis sahih hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya perkara hudud diwenangkan pada seorang hakim muslim dan yang menggantikan posisi hakim, bukan setiap orang dapat menegakkan had atas mereka yang melakukan sebab-sebabnya. Pemerintah ada. Allah Ta'ala firman kepada kaum mukminin, mengajak mereka untuk menegakkan had secara mutlak. Namun telah diketahui bahawa mengajak lawan berbicara dengan satu perbuatan tentunya kepada orang yang mampu melakukannya. Orang yang lemah tidak wajib atas mereka. Adapun yang memiliki kemampuan ialah penguasa. Oleh kerana itu wajib atas penguasa atau orang yang menggantikan penguasa untuk menegakkan had. Juga kerana tidak ditegakkan had kepada seseorang yang merdeka, bukan budak di zaman Rasulullah SAW, melainkan dengan izin beliau. Tidak pula di masa Khulafaur Rasyidin, melainkan dengan izin mereka. Juga kerana hal itu merupakan hak Allah Ta'ala yang menutup kemungkinan ijtihad setiap individu. Dan dikhawatirkan terjadi kecurangan, kesilapan dalam pelaksanaannya jika dilakukan oleh pelbagai pihak. Sehingga hukum had tidak boleh dilakukan kecuali dengan izin dari penguasa. Nabi SAW pernah meminta untuk digantikan posisinya dalam menegakkan had. Maka beliau bersabda kepada Unais, "Waghdu ya Unaisu ila mura'ati hadha fa ini i'tarafat farjumha." Wahai Unas, berangkatlah menemui isteri orang ini. Jika ia mengaku berzina, maka rejamlah ia. Fathul Qadir Ad-Dasuqi Radut Talibin Kasyaful Qina jilid 6 muka 178. Faedah. Hukum had tidak diserahkan pada penguasa bila dengan hal itu ia menyia-nyiakannya atau tidak sanggup untuk menegakkannya dah. Tapi tak usah. Dia buatlah kalau jenis pemerintah kuban anak dah. Dia tu kuban nak tidak melaksanakan hukum betul lah. Kau kursi. Maka tak payah repot ke dia lah. Dia kata tak. Lihat Majmu' Fatawa jilid muka 134 176 timbul ni zaman Ibn Taymiyah pernah ditawan orang Islam, ditawan oleh kota. Bukan kota apa? Tata dah orang-orang nu lah Mongol. Jadi masa tu masa di kalah KJM di Baghdad tu pernah lah jadi waktu meretah mata dah sebelum umat Islam bangkit daripada Mesir, daripada motivator je Ibn Taymiyah nak bangkit semula sehingga mengalahkan tentera Tatar balik negeri dia dah. Pergi undur sampai ke India, tak lama tu masuk Islam. Keturunan Genghis Khan lah. Keturunan Syekh Mongolia masuk Islam di India. Jadi raja Islam di India pula dah. Tu cerita tentang Tatar, tentang ni lah masa tu, masa pok ni berkuasa. Kita boleh lah suruh dia buat dekat hukum, dia tengah kursi tu. Pok ni kau kursi. Suka tangan kat tekuk boleh jadilah moga pok Tatar dah. Okey, apakah seseorang menegakkan had pada budak perempuan atau lelaki miliknya? Para ulama berselisih pendapat terkait masalah ini dan majoriti ulama berpendapat bahawa dibolehkan pada seseorang majikan untuk menegakkan had pada budak miliknya tanpa melalui penguasa. Jadi ulama berselisih pendapat ni. Majoriti ulama kata bahawa boleh seorang majikan untuk menegakkan had pada budak miliknya. Jadi ni tuai masa jadi hamba dah. Tak payah ayat pemerintah, dia sendiri boleh jatuh hukum tuai milik kepada hamba dah. Tanpa melalui penguasa. Ini salah satu pendapat lah dah. Pendapat berbeza disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Dalil pendapat majoriti ulama adalah hadis riwayat Abu Hurairah da'ahu. Dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadd wa la yusarrib 'alayha thumma in zanat falyajlidha al-hadd wa la yusarrib thumma in zanat ats-thalithata fatabayyan lahu zinaha falyabi'ha walau bihablin min sya'r." Apabila budak wanita seorang di antara kalian jelas-jelas berzina, hendaklah ia memukulnya dengan cambuk dengan hitungan tertentu dan tidak mencercanya. Lalu jika budaknya berzina lagi, hendaknya dia memukulnya dengan cambuk dengan hitungan tertentu dan tidak mencercanya. Kemudian jika budaknya berzina untuk yang ketiga dan sudah jelas buktinya, hendaklah dia menjualnya walaupun dengan harga selai rambut. Hadis sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Jadi sini macam hamba tu boleh tuai dia jadi pemerintah situ dah. Ini pendapat jumhur ulama dah. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata seorang budak wanita milik sebahagian isteri Nabi SAW
melahirkan anak hasil zina. Maka Nabi SAW bersabda, tegakkan had padanya. Ali radhiyallahu pun melanjutkan, maka aku mendapatinya belum selesai dari masa nifasnya. Lalu aku menyebutkan hal itu kepada beliau. Maka Nabi SAW lantas bersabda, apabila darah nifasnya telah berhenti, maka tegakkanlah had padanya. Lalu beliau kembali bersabda, aqimul hududa ala ma malakat aymanukum. Tegakkanlah hukum had atas hamba budak-budak yang berada di bawah kekuasaan beliau kalian. Hadis dhaif hadis Abu Daud, Ahmad dan selain keduanya, lihat al-Ira dan perkataan Ali radhiyallahu disahihkan dalam riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Nafi' bahawa Ibnu Umar memotong tangan budak lelaki yang masih pemuda miliknya kerana telah mencuri. Dan dia mencabut budak lelaki miliknya kerana telah berzina, tanpa beliau angkat perkaranya kepada pimpinan, kepada khalifah. Sanadnya sahih hadis riwayat Abdul Razak. Jadi ada kita tak tahu mana dak sebabnya. Tak ada hamba mana kita zaman ni lah. Zaman dulu tu ramai hamba dah. Jadi hamba ni dia memang berleluasa masa tu, dan di mana tuan milik ni memang kuasa penuh ni. Pasal dia ni antara kena bunuh ataupun jadi hamba ni. Dan masa tu dia ada penjara lah. Konsep penjara ni kos tinggi macam kita lah ni lah. Nak mengaji mesti bayar sendiri, masuk penjara free. Pasal dia kos ni karo dia akan suruh sebagai bayaran nyawa ni, sebagai ganti nyawa. Kedok kena bunuh ni. Supaya ganti nyawa, jadi dia kena berkhidmat kepada tuan dia. Itu keadaan dia lah. Okey, hal yang menggugurkan hukum hudud, hukuman had. Pertama, menarik kembali pengakuan terkait hak orang yang mengakui sendiri perbuatannya. Nailul Autar Al-Bada'i Mawahib Al-Radah Al-Mughni. Maksudnya gini, jumhur ulama yang di antaranya adalah Imam Abu Hanifah Asy-Syafi'i, Ahmad, dan salah satu pendapat Imam Malik berpendapat bahawa diterima dari seorang yang telah mengikrarkan pengakuan untuk kembali menarik pengakuannya. Tarik repok kata. Repok apa tarik repok? Sehingga gugur darinya hukuman had dan dia dibiarkan bila melarikan diri. Sebab bolehlah jadi dia menarik pengakuannya tersebut dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu. Dia berkata, seseorang datang menemui Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di masjid. Orang itu menyeru beliau dan berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Maka beliau berpaling darinya hingga orang itu mengulangi ucapannya 4 kali. Setelah ia bersaksi dengan kesalahannya sendiri 4 kali, barulah Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda, Abika junun, apakah engkau gila? Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengarahkannya untuk menarik pengakuannya. Apabila hal itu tidak dibawa kepada makna gugur dengan menarik pengakuan, maka tidak ada faedah dari pengarahan beliau tersebut. Juga kerana hal itu dapat menimbulkan syubhat nantinya apakah gugur atau tidak. Gini dia tarik ni bukan tarik orang buat repot ni, tarik kau ni orang hak ngaku je curi kau. Sedangkan saksi tak ada bukti lain dah. Curi kau berzina kau ke apa, dia kata dia ngaku. Lepas kena kerak kau ataupun nak kena hotel kau dah, nak kena rejam kau, dia kata dok dia buat lolok dia tarik balik dah. Apabila tarik balik tu, maka kena pakar dah, pasal dia tidak ada bukti yang kukuh dah. Kerana hanya sekadar pengakuan dah. Dalam riwayat lain disebutkan, maka pada kali keempat Nabi SAW memerintahkan orang-orang untuk merejamnya. Lalu dibawalah ia ke tanah lapang dan ia pun direjam dengan batu. Maka ketika ia melihat lemparan batu itu, ia pun melarikan diri hingga ia melewati seseorang yang sedang memegang pemukul unta. Lantas ia pun dipukul dengannya dan orang-orang pun turut serta memukulinya hinggalah ia meninggal dunia. Lalu kejadian ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, halla taraktuhu, mengapakah tidak kalian biarkan saja dia pergi? Sanadnya Hasan At-Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah. Kita tengok sini Nabi suruh lepas dia. Dia lagi juga seolah kita macam tak mengaku dah. Macam tarik balik dah. Seolah gitu nak bukanlah matlamat hukum Islam ni nak jatuh hukum dah. Ya bukan matlamat tu dah. Bukan nak cari korek kesalahan orang ni, nak suruh korek tu baik. Janganlah setengah-tengah tu motivasi ke apa ni suruh mengaku buat dosa ke apa. Kadang-kadang motivasi keluarga dah. Suruh ikhlas dengan isteri ni, suami isteri ikhlas dengan suami, cerita benda hak karut-karut zaman muda dia pun duk cerita balik. Benda tu karut tu bukan cara betul tu. Dah. Islam ni kena susu kaedah dia dah. Gitulah tu kaedah.
Abu Saur berpendapat ini merupakan riwayat lain dari Malik dan Syafi'i bahawa tidak diterima dari seseorang bila ia menarik kembali pengakuan yang telah diikrarkannya setelah ia menyempurnakannya. Sebagaimana juga pada pengakuan-pengakuan yang lainnya. Tapi ada pendapat ulama lain kata tak boleh tarik dah. Hak yang ngaku tu kena terus lah. Kita tak pernah jalan. Unda-unda dah. Sekali nak buat kita tak buat dah. Dia pakai hak pengakuan tu lah. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu terdapat kisah Ma'iz. Semisal dengan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahalla taraktumuhu wa ji'tumuni bih." Mengapakah tidak kalian biarkan dia saja dan kalian mendatangiku? Jabir berkata agar Rasulullah SAW menetapkan pengakuan darinya, adapun meninggalkan had maka hal itu tidak mungkin sama sekali. Ni. Jadi maksud sini dia seolah dia kata Jabir ni dia tambah ni Jabir ni dia kata bukan maksud meninggalkan had, dia kata bukan meninggalkan hudud. Jadi kalau tak tahulah masuk dengan kita tak faham mana Jabir ayat gitu bukan perkataan Nabi dah. Jadi apa-apa pun Syekh Abu Malik ini kata bahawa pendapatnya pertama kali tarik betul-betul tarik hak jenis pengakuan lah. Jadi pengakuan dia boleh berhenti hukum hudud ni lah. Kerana dia telah tarik pengakuan. Tapi kalau ada saksi gapo ada bukti tu tak ngaku setang mana kau ngaku kau betul dah. Jangan dah. Pasal jatuh hukuman berdasarkan saksi bukan berdasarkan pengakuan dah. Okey, habis itu. Nak cerita ni bab pengakuan dah. Okey, yang kedua syubhat. Tapi kita cerita bab orang tarik repot ni boleh jadi juga sebab dia seolah macam kes ni tak ada dah. Jadi sebelum kena tangkap pencuri tu, tangkap siapa-siapa pezina, pencuri ke kesalahan ke apa-apa. Dia tarik balik repot, boleh jadi benda tu akan dilepaskan hukumnya tak ada lah hukumnya dah. Jadi mapukih kita kata mapukih. Yang kedua syubhat. Jika ada had tidak wajib ditegakkan hanya kerana dakwaan dan dugaan belaka. Boleh rujuk Ibn Abidin Al-Qanin Ar-Radah Kasyaf Al-Qina' Muhalla Al-Syibah Wal Nazair Kaya As-Suyuti. Para ulama fiqh telah bersepakat bahawa hudud terhalangi dengan adanya syubhat. Pendapat berbeza disampaikan oleh Ibn Hazm dan para sahabatnya. Adapun yang dimaksudkan syubhat adalah sesuatu yang menyerupai hal yang telah tetap keberadaannya. Padahal yang demikian itu tidaklah tetap, baik dari sisi pelaku, seperti seorang lelaki yang menggali seorang wanita yang disangka isterinya, atau pada diri sasarannya, objeknya, seperti pelaku persetubuhan itu memiliki kepemilikan penuh pada seorang, atau serupa dengan kepemilikannya seperti budak wanita yang dimiliki oleh beberapa orang. Atau juga pada caranya, metodologinya, seperti cara tersebut haram bagi suatu kaum namun halal bagi selain mereka. Adapun hal landasan hukum dalam hal ini adalah sebagai berikut. Jadi, hudud tak boleh dijatuh hukum kalau ada timbul-timbul keraguan, benda-benda syubhat. Terus salah tak sengaja kau tak. Zina tak sengaja, salah boleh jadi kalau dah gelak dah. Jadi macam-macam masalah budak wanita, masalah macam-macam kali-kali terjadi masalah dah. Ataupun kaum ni maksudnya ya hukum hudud ni tak kira sebenarnya orang Islam atau bukan Islam dah. Dia tidak kata hukum hudud ni untuk Islam saja, zina pun. Bangsa dia kata berzina, nikah tak nikah zina dia boleh kena hukum hudud juga. Siapa tahap raja boleh dah. Tapi kalau dia kata sebab dia kata benda ni tak boleh kata zina lagi, pokok dia, pokok Cina, pokok apa kata dia boleh jadilah. Berarti tak sebab hudud dah, tak suruh jam kata so. Hotel tak sekatu kali lah. Benda-benda gitulah kena bicara. Adapun landasan hukum dalam hal ini adalah sebagai berikut. Hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah mengadakan mula'anah, sumpah li'an di antara seorang lelaki Ajlani dengan isterinya. Syaddad bin Al-Had berkata, dia adalah seorang wanita yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Lau kuntu rajiman ahadan bighairi bayyinatin la rajamtuha." Sekiranya aku diizinkan merajam seorang yang tertuduh tanpa bukti, nescaya wanita itu sudah tentu aku rejam dia. Syaddad berkata tidak, sebab wanita tersebut telah menyatakan Islam. Hadis sahih hadis Muslim dan Ibnu Majah. Jadi tak tahulah. Syaddad kata tambahan dah, tapi yang pentingnya dia ni telah masuk Islam, tapi pentingnya dia kena sumpah laknat dan dia balas balik sumpah dia. Dah.
Jadi ia panggil dah li'an, tak boleh tuduh orang ni zina ke apa, nak berhenti sekat tu. Berhenti dan tak boleh hukum hudud ke apa, tak boleh. Walaupun dibuktikan lepas tu pun anak dia serupa dengan anak hak orang dituduh dia zina tu, ada bukti lain pun tak boleh nak reject ke apa lah, pasal bukti ke hukum li'an lah. Dan jika syubhat tu menimbulkan syubhat, menimbulkan keraguan kepada zina atau tidak. Hadis yang diriwayatkan secara marfu', idra'ul hudud bisyubhat. Hindarilah hukum-hukuman hudud kerana adanya berbagai ketidakjelasan, ada syubhat. Hadis dhaif, lihat riwayat al-Ghalil. Jadi kalau kita ada keraguan lah, tak ada timbul keraguan, bukti-bukti meragukan, ya akan tak boleh nak buat hudud lah. Dia kalau kita kata tak cukup bukti yang cukup lah, dia boleh pergi pada hukum ta'zir sajalah lah. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha secara marfu', idra'ul hudud 'alal muslimin mastata'tum. Fa in kan lahum makhrajun fakhallu sabilah. Fa innal imam ay yukhti'a fil 'afwi khairun min ay yukhti'a fil 'uqubah. Hindarkanlah hukuman hudud terhadap kaum muslimin selama kalian boleh. Maka jika ada jalan keluar, lepaskanlah dia, yakni orang yang dihukum itu. Sebab seorang imam penguasa itu jika keliru, tersilap dalam memberikan keampunan, adalah lebih baik daripada terkeliru, tersilap dalam menjatuhkan hukuman. Hadis ini dhaif juga, ada Tirmizi, Daraqutni, Al-Baihaqi. Lihat Al-Ghalil. Itulah yang pentingnya sebenarnya makna dia tu. Dia berdasarkan hadis yang lebih sahih dari Quran dah. Kena berlaku adil. Suruh berlaku adil kan termasuk ni, berlaku adil dan berhati-hati daripada jatuh hukum. Dia kena dekat syarat, semuanya ulama bubuh dalam kitab-kitab sebagai penyokong saja dah. Tapi tidak boleh diyakini sebagai kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena wajib dhaif. Jangan tak wajib pula kekuatan hadis ni. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, hindarkanlah hukuman cambuk terhadap kaum muslimin selama mana kalian bolehnya. Sanadnya hasan dari Ibnu Syaibah dan Baihaqi. Kalau boleh enggak, maknanya hampir sama atas dia, walaupun hadis yang lebih pendek. Hadis yang lebih kuat tu lebih pendek matan je isi kandungannya, tapi maknanya serupa dengan hak panjang tu lah. Itu kalau ada ragu, kita kena jangan duk hukum lagi dah. Kena betul-betul yakin kesalahan itu baru boleh hukum. Okey, lepas tu Umar bin Khattab radhiyallahu berkata bahawa dia berkata, menolak hukuman hudud kerana ketidakjelasan, yakni syubhat, lebih aku sukai daripada aku menegakkannya pada hal-hal yang mengandungi syubhat. Perawinya siqah terpercaya, diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah. Perawinya siqah namun terputus, akan tapi Sakhawi berkata demikian, diriwayatkan oleh Ibn Hazm dalam kitab miliknya Al-Isal dengan sanad yang sahih. Lihat Al-Irwa. Adapun Abu Muhammad bin Hazm, dia mendaifkan kedua hadis riwayat Abu Hurairah dan Aisyah, dan keduanya juga seperti itu. Dia berkata jika had tidak tetap, maka tidak boleh ditegakkan dengan adanya syubhat. Namun bila had tersebut telah tetap, maka tidak boleh ditolak lantaran adanya syubhat. Pula dah yang kata. Kita boleh dia kita ada bukti cukup, maka tak boleh tarik balik lah, gitu maksud dia benar lah. Tak ada bukti lagi, tak boleh jatuh hukum. Dan cukup bukti, tak boleh tarik balik dengan benda-benda keraguan yang timbulkan oleh orang lain lah. Aku boleh katakan memang ia bahawa kedua hadis tersebut dhaif ditinjau dari segi sanadnya. Akan tapi makna keduanya sesuai dengan kaedah-kaedah syariat. Ni qawaid al-fiqhiyah ni penting ni. Ni orang nak jadi tok peti ke ataupun yang beri fatwa, dia tak pandai ngaji hadis saja dah. Dia kena belajar qawaid fiqhiyah dah. Atau usul fiqh. Usul fiqh ni, qawaid fiqhiyah ni, kaedah-kaedah fiqh ni, berdasarkan dari Al-Quran hadis juga dah. Hadis-hadis yang dia kumpul-kumpul hadis-hadis ni lah makna yang padat. Untuk jatuh hukum, untuk beri fatwa, dia kena ni lah kaedah-kaedah yang macam kata teori lah, macam kita belajar matematik lah. Buat hukum algebra ke, hukum ke apa ke dah, teori fizik ke apa je. Contohnya Albert Einstein tu dah, iaitu EMC kuasa 2 tu. Dia kumpul berbagai-bagai eksperimen, berbagai-bagai kejadian, dia pun buat dari satu teori. Gitulah dia. Satu teori umum daripada Al-Quran dan hadis dikumpulkan oleh ulama, jadilah satu kaedah fiqh, usul fiqh. Jadi apa? Kita nak ayat beri dah. Bila hadis tu lemah setengah mana pun, maksudnya tepat dengan kaedah syariat yang umum, maka boleh terima lah. Terutama bukan ibadah khusus lah. Kalau ibadah khusus tu, dia kena
ibadah khusus tu dia kena betul-betul jelas lah. Ibadah khusus tu kena betul-betul jelas. Hak ni style pelaksanaan apa, dia kena dengan kaedah syariah ni, kita boleh dah berhujah dengan dia. Hal ini sebagai bentuk kasih sayang terhadap manusia dan menolak adanya kemudaratan yang berlandaskan pada dugaan semata-mata. Oleh kerana umat Islam menerima hukuman ini dan para sahabat Nabi SAW mengamalkannya atas dasar bahawa dalam hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang telah lalu disebutkan bahawa hukuman had tidak ditegakkan melainkan dengan adanya bukti yang jelas. Wallahu a'lam. Lepas tu pengaruh taubat dalam masalah wuduk. Kita baca lepas ni kalau panjang pula dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.